Hello, Assalamualaikum. Okey, hari ni cikgu akan mengajar topik tentang sistem hidrolik. Okey, sistem hidrolik ni dia ada berkaitan dengan topik yang kita dah belajar sebelum ni, itu sistem tekanan. Okey, so apa itu sistem hidrolik? Cuba lihat presentation yang cikgu nak tunjuk ni ya. Okey. Sebelum itu kita kena tahu apakah prinsip yang dipakai di dalam sistem hidrolik. Prinsip yang digunakan di dalam sistem hidrolik ialah prinsip Pascal. Okay. Prinsip Pascal ni kita dah pernah dengar sebelum ni dalam subtajuk sebelum ni, iaitu tekanan. Okay. Dalam prinsip Pascal, apabila satu tekanan itu diberikan kepada bendalai yang dikenakan, apabila suatu tekanan dikenakan pada bendalai yang berada di dalam satu kawasan yang tertutup, tekanan itu akan dipindahkan secara seragam ke seluruhan permukaan bendalai tersebut. Okay, kalau dilihat pada animasi yang cikgu tunjuk ini, boleh dilihat apabila piston ditolak, dan kalau dilihat pada hujung piston sebelah kiri itu telah dibuatkan lubang. Maka apabila piston ditolak, air yang berada di dalam berbulir itu akan keluar dengan tekanan yang sama. Itu yang dimaksudkan tentang prinsip Pascal. Jadi, bagaimanakah apa kaitan sistem hidrolik dengan prinsip Pascal tadi? Sekarang, cikgu nak tunjukkan, kalau kamu ingat balik, sebelum cikgu tunjukkan, cikgu nak kamu ingat balik tentang formula yang kita belajar dalam sistem prinsip tekanan. Di mana dalam tekanan kita dah belajar satu formula iaitu P sama dengan F per A. Betul? Jadi dalam sistem hidrolik, formula itu terpakai. F itu apa? F ialah force ataupun daya, dan A itu adalah luas permukaan. Jadi kalau kamu lihat pada gambar yang diberikan ini, sebelah kiri dengan hanya menggunakan daya 10 Newton, ia boleh mengangkat beban yang di sebelah kanan yang mempunyai berat yang lebih daripada 10 Newton itu. Kita tengok bagaimana caranya. So, apabila satu tekanan diberikan satu tekanan 10 Newton, apabila satu daya menekan, daya itu apabila satu daya diberikan ke atas sebuah piston yang hanya berkeluasan 1 cm dan daya tersebut sejumlah 10 Newton, akan ditekan ke atas permukaan 1 cm persegi, ia akan menghasilkan tekanan sebanyak 10 Newton cm persegi. Kemudian apa yang berlaku? Tekanan tadi yang terhasil 10 Newton cm persegi tadi akan dipindahkan secara seragam kepada keseluruhan cecair di dalam tube itu tanpa sedikit pun perubahan. Maksudnya daripada hujung ke hujung, tekanan yang terhasil ke atas bendalai itu adalah 10 Newton cm persegi. Kemudian apa yang berlaku di sebelah kanan? So apa yang berlaku di sebelah kanan? Tekanan yang terhasil pada piston P2 adalah sama seperti tekanan yang wujud di P1. So daripada formula ini kita boleh dapat berapakah berat beban yang boleh diangkat dengan hanya menggunakan tekanan 10 Newton tadi. Dengan hanya menggunakan daya 10 Newton tadi, ia boleh mengangkat
beban seberat 1000 Newton. Okay, itulah yang menunjukkan bahawa sistem hidrolik ini sangat berguna dalam meringankan kerja. Ia boleh mengangkat dengan hanya menggunakan daya yang kecil, ia boleh mengangkat beban yang besar. Okey. Aplikasi sistem hidrolik di dalam kehidupan seharian banyak terdapat dalam kenderaan. Okay, sebagai contoh, jet hidrolik. Okay, jet hidrolik ini ialah satu alat yang digunakan untuk mengangkat, untuk mengangkat kenderaan yang besar, dan cikgu rasa kamu biasa tengok macam bila nak ganti tayar, kan, mekanik nak ganti tayar, nak tengok apa yang ada di bawah kenderaan. Sebab kalau nak mengangkat dengan tenaga manusia, ia agak mustahil kat situ. Tapi dengan menggunakan hydraulic jack, dengan hanya menekan hydraulic jack, maka ia boleh mengangkat kereta itu ke atas. Ada lagi, sebagai contoh, bagaimana satu kenderaan yang besar, trailer yang besar, lori yang besar, boleh diberhentikan hanya dengan menggunakan satu kaki pemandu yang kecil. Yang pastinya berat kenderaan itu adalah berganda-ganda berbanding berat pemandu itu tadi. Ia menggunakan, jadi sistem yang digunakan oleh kenderaan itu ialah sistem hidrolik. Okay. Dan kalau dilihat pada gambaran yang cikgu beri, pada diagram yang cikgu beri, apabila tekanan diberikan kepada disc brake, kan, tekanan itu akan berpindah kepada bendalir yang berada di dalam sistem hydraulic brake itu, yang menyebabkan brake drum yang pada tayar akan menyebabkan tayar itu berhenti. Okay, akan mencengkam tayar. Okey, seterusnya dental chair. Turun naik ni kan. Okey, ni kamu biasa tengok macam mana doktor boleh turun naikkan awak, kan, turun naikkan kamu dengan menggunakan dengan menggunakan button je. Okey, seterusnya excavator ni jengkaut macam bagaimana pemandu yang berada di dalam jengkaut itu hanya dengan menggunakan tangan, dia boleh menyebabkan jengkaut itu mengaut tanah dengan beban yang tinggi. Okey, seterusnya power steering. Okey, pada kenderaan ada power steering berkuasa yang menyebabkan hanya dengan sedikit pergerakan akan menyebabkan kenderaan itu boleh bergerak dengan lebih cekap. Okey. Kemudian yang seterusnya ialah garage lift. Pernah kan kamu tengok mana-mana shopping complex dia ada guna ni kan, sistem ni untuk parking. Okey, kalau kamu lihat bagaimana kalau kita nampak pelantar yang amat kecil itu boleh kita angkat pula kenderaan dekat atas tu. Okey, bagaimana kenderaan itu boleh terangkat? Okey, dengan menggunakan sistem hidrolik. Okey, sekarang cikgu akan tunjukkan video bagaimana sistem hidrolik yang cikgu cakap tadi. Okey, kamu lihat bagaimana okey, cikgu hentikan sekejap. Di sini pun kamu boleh nampak a change in pressure at any point in an enclosed fluid at rest is transmitted undiminished to all points in the fluid. Okey, tekanan tersebut akan dipindahkan ke keseluruhan permukaan bendalir tersebut. Okey, sekarang cikgu nak kamu lihat bagaimana dari segi animasinya apabila tekanan yang diberikan di sebelah kiri boleh mengangkat beban yang besar di sebelah kanan. Okey, kita anggap F1 sebagai daya yang diberikan ke permukaan A1 yang akhirnya menghasilkan tekanan yang sama banyak keseluruhan permukaan piston, maka menyebabkan di sebelah kanan itu,
Okey, menyebabkan piston sebelah kanan itu boleh terangkat. Okey, sebagai contoh ya. Okey, tekanan yang diberikan sebelah kiri ialah 100 Newton dengan luas permukaan piston yang ialah 1 cm, dan di sebelah kanan mempunyai beban 200 Newton dan luas permukaannya ialah 2 cm. Okey, maka kalau kita tengok, kalau kita kira pun tekanan yang terhasil adalah sama. Jadi cikgu harap kamu boleh faham bagaimanakah caranya sistem hidrolik ini berfungsi. Okey. So, sekiranya ada apa-apa persoalan boleh tanya nanti ya. Terima kasih.